إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pelbagai nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu menjadikan kehidupan kita selesa sampai ke malam ini. Kita tak dapat hidup tuan-tuan dengan selesa, melainkan semuanya hasil daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kehidupan kita sehinggalah kita dijemput nanti di sisinya, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita teruskan kuliah tafsir kita. Kita mula pada ayat yang ke-272 surah Al-Baqarah, muka surat 41 tak salah saya. Kalau buku ni lah 41 tuan ya. Muka surat 41 ayat 272. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, kita bermula pada ayat yang ke-272, di mana diterjemahkan di sini, tiadalah wajib atasmu wahai Muhammad menghidayati mereka, mana beri hidayah pada mereka, tetapi Allah menghidayati, yakni menunjuki sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebaikan, maka diri kamu faedahnya, bagi diri kamu faedahnya. Tiadalah kamu berbelanja melainkan mengharapkan pahala dari Allah. Apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, disempurnakan Allah balasannya kepada kamu dan kamu tiada teraniaya. Baik tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu maksud ayat ni, kefahaman ayat ni, supaya mudah perbincangan kita selepas ini. Pada ayat 272 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, bukan kerja kamu Muhammad, tak wajib atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beri hidayah pada siapa-siapa. Allah Ta'ala sebut, Muhammad, kerja kau bukan bagi hidayah. Hidayah ni Allah Ta'ala beri pada siapa-siapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala beritahu Nabi, bukan kerja kau wahai Muhammad nak beri hidayah ke sesiapa. Hidayah ni kerja aku, kerja kau sampai aja. Orang terima tak terima itu urusan aku, kata Allah Ta'ala dalam ayat ni. Aku yang berikan hidayah, bukan kau. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa yang kau nafkahkan daripada kebaikan, maka manfaatnya, faedahnya akan kembali pada diri kamu. Kalau kau nafkahkan harta atas jalan kebaikan, pahala, ganjaran, manfaatnya kamu yang dapat, kata Allah Ta'ala. Wa ma tunfiqu na illa batigha wajhillah. Dan tiadalah kamu tu menginfakkan harta, membelanjakan sesuatu daripada harta kamu, melainkan kerana mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut, dan kamu tidak menafkahkan, ataupun disebut kamu, apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, semuanya nanti akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala balasan. Apa pun yang keluarkan, kau keluarkan daripada harta kamu, Allah Ta'ala akan balas dengan ganjaran yang setimpal, dan kamu sedikit pun tidak teraniaya. Makna kalau kau keluar harta untuk jalan kebaikan ni, semuanya Allah kira. Kau takkan terzalim walaupun sedikit. Apa yang kebaikan yang kau buat walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan balas setimpal dengan amalan itu. Ini ayat yang ke-272. Kenapa ayat ini diturunkan tuan-tuan? Atau apa sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebabnya ayat ini diturunkan kerana ada beberapa orang Islam di Madinah yang mempunyai karib kerabat dan besan dari golongan Yahudi. Dahulu sebelum mereka masuk Islam, golongan ini mereka faedahkan dan mereka beri nafkah. Manakala telah masuk Islam, mereka tidak suka lagi menggunakan golongan ini dan tidak mahu memberi nafkah kepadanya. Tujuannya supaya golongan Yahudi itu masuk Islam bersama mereka. Jadi sebab turun ayat ni, di Madinah dulu
Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam, adalah kaum kerabat besan-besan dulu orang-orang Yahudi. Sebelum mereka masuk Islam. Bila sahabat Nabi ni masuk Islam, akhirnya dia tak beri nafkah kepada besan-besan yang susah-susah tu. Sahabat-sahabat karib kerabat sebab apa? Kita dah Islam, dia tetap Yahudi, so jangan bagi dia. Agama tak sama, tak payah bagi dah. Sebelum Islam mereka bagi yang susah-susah ni, karib-karib kerabat, kaum kerabat besan-besan ni, saudara mara yang dokek-dokek ni, dibagi sebelum mereka Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka tidak lagi bersedekah kepada kaum Yahudi yang tidak Islam itu, yang susah tu. Alasannya sebab apa? Supaya akhir mereka nanti masuk dalam agama Islam. Dia susah-susah akhir masuk Islam. Ini sebab turun ayat. Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni. Jangan buat macam tu kan? Sebab yang bagi hidayah ni bukan kau, Allah Ta'ala punya kerja. Kata Allah Ta'ala, teruskan bagi sedekah tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kau jangan buat macam tu. Jangan potong pertolongan kamu, sedekah kamu pada Yahudi tu walaupun dia tak Islam, pada orang kafir tu walaupun dia tak Islam. Kau beri sedekah terus. Sebab masalah hidayah ni bukan kamu yang beri, ini urusan aku, kata Allah. Jadi kau bersedekah, infaklah harta, kebaikan nanti akan kembali pada kamu. Turun ayat ni. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa tu? Kalau berdasarkan sebab turun ayat ni, kita tak apa bersedekah kepada orang bukan Islam, asalkan mereka tidak menentang agama ini. Boleh. Cina sebelah rumah, ada India nampak susah, kita bagi dia duit. Tak apa. Tak apa. Yang tak boleh bagi kat dia zakat. Sedekah sunat tak apa. Dia ahli zimmah kita panggil. Kafir zimmi. Kafir yang duduk dalam negeri Islam dan dia tidak menunjukkan penentangan pada orang Islam. Kita boleh bagi kat dia. Tak ada masalah. Bagilah. Kan? Boleh. Cuma zakat, duit zakat tak bolehlah bagi kat dia. Mana tahu kerana kebaikan kita beri selalu ke dia, akhirnya terpengaruh dia, suka dia untuk masuk Islam. Jadi salah cara. Paksa dia susah, dia bergantung kat kita, jangan bagi bantuan kat dia. Bila dia susah dia minta kat kita, kita paksa dia masuk Islam. Bukankah Allah Ta'ala dah sebut sebelum ni, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk menganut agama Islam. Orang nak Islam biar dia masuk atas kefahaman dia sendiri. Jadi Allah Ta'ala tegur perbuatan sebahagian daripada sahabat Nabi yang memberhentikan sedekahnya pada fakir miskin, orang susah yang tidak seagama dengannya di kalangan orang-orang Yahudi. Turun ayatnya. Jadi ini sebab turun ayat ni diriwayatkan oleh Imam Nasai, Al-Hakim, Bazzar dan Tabrani. Tak ada dalam tu, tapi sebab turun tu daripada imam-imam tu. Kemudian ada riwayat yang kedua mengatakan sebab turun ayat ni, mengikut qaul yang lain, sebab ayat ini diturunkan adalah mereka itu bersedekah kepada fakir miskin penduduk Madinah. Kemudian setelah ramai bilangan orang yang masuk Islam, Rasulullah SAW menegah daripada memberi sedekah kepada orang-orang musyrikin. Sebelum ni sahabat-sahabat Nabi bagi kat fakir miskin. Tak kira kan. Bila masuk Islam ramai orang Madinah ni, akhirnya Nabi kata jangan bagi lagi sedekah kat orang musyrik, orang yang tak Islam lagi. Tujuannya untuk menarik mereka masuk Islam. Kerana Rasulullah SAW sangat mengambil berat akan hal mereka. Nabi kata jangan bagi, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Ada Nabi sebut jangan bagi sedekah melainkan kepada orang yang sama agama dengan kamu. Bila Nabi sebut kat sahabat macam tu, Allah pun turunkan ayat laisa alaika hudahum. Nabi niat dia betul. Nabi buat begitu supaya orang yang belum Islam menganut agama Islam, mentauhidkan Allah. Tapi cara itu ditegur oleh Allah. Allah Ta'ala sebut laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tiada wajib atasmu wahai Muhammad menghidayati mereka, iaitu beri hidayat pada mereka. Sebaliknya Allah lah yang memberi hidayat kepada sesiapa yang dikehendakinya.
Jangan sampai buat macam itu wahai Muhammad. Jangan togah sahabat-sahabat kau biar dia bersedekah. Maksud ayat ni, sebab hidayah ni bukan urusan kau. Kau sampaikan dia. Kau tak wajib pun jadikan orang sampai beriman pada aku, sebab aku yang beri petunjuk kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Ini maksud ayat laisa alaika hudahum. Yakni tidak wajib engkau menunjuki orang-orang yang menyalahi engkau disebabkan mereka enggan masuk Islam, sehingga engkau telah menahan pemberian sedekah kepada mereka untuk menarik mereka masuk Islam. Oleh sebab itu teruskanlah bersedekah atau berderma kepada mereka. Allah Ta'ala tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan buat begitu wahai Muhammad. Tauhidlah sedekah. Tauhidlah sedekah. Kan? Sebab tuan-tuan, sedekah sunat ni tak kiralah apa agama, apa keyakinan janji dia makhluk Tuhan, dia fakir miskin, dia layak menerima sedekah. Sedekahlah kan dia. Kan? Sedekah. Macam saya sebut tadilah, kok selalu sedekah ke budak India, budak Cina tu lama-lama dia tertarik dengan agama ni. Dia pun cerita ke mak ayah, orang tu baiklah ibu kata dia. Lama-lama masuk Islam dia. Besar pahala. Kan? Jadi kebaikan ni tak mengenal siapa-siapa pun. Tak ada beza orang fakir, orang fakir, yang Islam, orang fakir yang tak Islam, dua-dua berkehendakkan kepada pertolongan. Dia Islam kot tak Islam kot, dia mau dia fakir miskin, dia satu dia berkehendakkan kepada pertolongan. So kita yang berada sikit ni, ku ada lebihan harta kita, berilah pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan. Nabi sebut dalam hadis, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi sebut dalam hadis, kamu itu tidaklah kamu sesungguhnya mengeluarkan harta, menafkahkan harta kamu dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu akan diberi balasan atas infak kamu tu. Yang kau keluarkan tu, banyak mana kau keluarkan tu, Allah Taala akan beri balasan. Hatta apa yang kau masukkan dalam mulut isteri kamu pun Allah Taala berikan balasan. Kita suami cari nafkah, bertunggu lumui, nak menyenangkan anak bini kita. Kan hasil rezeki yang kita cari, kita bagi anak bini kita makan. Itu pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai infak daripada kita. Infak daripada kita. Sampai gitu sekali kan. Nak cerita supaya kita ni rajin-rajinlah berinfak. Allah telah memberitahukan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan berita gembira dan berita ancaman, serta menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Tentang mereka kelak akan menjadi orang yang memperoleh hidayah atau petunjuk, urusan itu terpulang kepada Allah semata-mata. Bagimu hanyalah sekadar menyampaikan, kerana tiada siapa yang dapat memberi petunjuk selain Allah. Allah Ta'ala sebut. Jadi kok kita nak kiasan dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ada kojo yang kita boleh buat, ada kojo yang kita boleh buat sampai jadilah. Tak ada sekatan. Tapi ada kojo yang kita tak mampu nak buat. Sebahagian kojo tak mampu kita buat. Kerana akhirnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan usaha ya kita punya hak. Keputusan Allah Ta'ala. Macam cikgu kerja kat sekolah, bukan kerja kita nak memandaian budak dah. Kalau cikgu tu ngajar nak bagi budak A, budak tak ada PA, mengamuklah cikgu tu. Lepas tu keluarlah macam-macam mulut apalah bengap sangat kau ni, apalah itu, apalah inilah, hilanglah redha guru tu. Kerja kita bukan nak jadi budak ada PA. Kerja kita mendidik dia. Dia lulus baik, dia lulus tak baik, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajar. Kalau kita nak ngajar nak dapat NDOA, kita takkan mampu untuk dapatkan A untuk mereka. Kerana A ke B ke C ke, itu semua Allah Ta'ala punya kerja. Kita buat usaha kita ya. Sebab itu sabarlah kita dengan kerenah-kerenah anak murid kita.
Ajarlah. Sebab yang datang tu bukan semua cerdik, ada yang kurang cerdik. Jangan sampai kerana nak mengajar terlepih ke mulut kita sesuatu yang tak sepatutnya seorang guru lafazkan kepada anak muridnya. Rasa anak murid tu mentang-mentanglah kita ni tak apa nak cerdik. Bila anak murid cakap macam tu, gagallah kita sebagai guru. Kan? Gagallah kita. Jadi terima ya tuan-tuan. Kan? Nak buat macam mana? Bukan urusan kita. Namun demikian, tugas menyampaikan pengajaran Islam yang membawa kepada petunjuk ataupun tugas menyiarkan agama adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Berdasarkan hadis Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan oleh kamu daripadaku walaupun satu ayat. Agama Islam ni nak sampai, bukan kerja ustaz tuan-tuan. Bukan kerja ustaz tau, kerja semua orang Islam. Orang Islam ni wajib berdakwah kepada semua orang. Nak kalau sebelah rumah orang bukan Islam, Cina, India, dia kena sampaikan kebaikan agama ni. Sebab Nabi pesan, sampaikan dari aku yang kamu faham walaupun satu ayat. Jadi kerja dakwah ni, menyiarkan kebaikan agama ni bukan kerja siapa-siapa, kerja semua orang Islam. Ikut kemampuan dia. Ikut kemampuan dia. Jangan letakkan kerja ni, dakwah ni kepada orang-orang tertentu. Bila kita nama Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ditaklifkan, yakni dia bertanggungjawabkan menyebar agama ini kepada semua orang, kebaikan agama ini. Kemudian ayat, dan apa-apa kamu belanjakan dari jenis kebajikan bagi diri kamu faedahnya. Iaitu wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Itu ayat dia. Apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan bagi diri kamu faedahnya. Dr. Wahbah Zuhaili kata, faedah tu apa faedah? Kata Dr. Wahbah Zuhaili rahmatullah alaih, di dunia dia selamat daripada ancaman manusia untuk mencuri harta benda dia. Kalau dia orang banyak infak, tak curi atau sogan orang nak curi atau di dunia. Di akhirat, kata Dr. Wahbah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah dan diampunkan sebahagian daripada dosanya. Itu antara kebaikan atau manfaat infak harta, mengeluarkan sebahagian daripada harta. Dan tiadalah kamu berbelanja melainkan mengharapkan pahala daripada Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kamu tak belanja sesuatu pun, kamu tak keluarkan harta kamu melainkan kamu mencari ridha Allah. Janganlah berbelanja dengan niat yang lain kecuali mengharapkan pahala daripada Allah. Atau dimaksudkan, tiadalah kamu bersedekah kepada kerabatmu dengan tujuan hanya untuk memelihara hubungan silaturahim antara kamu dan mereka supaya tetap baik. Allah membenarkan sedekah itu diberikan kepada fakir miskin Islam dan fakir miskin yang bukan Islam, dari ahli zimmah, yakni orang kafir yang dilindungi oleh orang Islam. Adapun zakat tidak dibenarkan sama sekali kepada ahli zimmah. Jadi makna tak salah kita bersedekah kepada orang-orang yang bukan Islam. Dalam surah Insan tu kan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan makanan kepada apa? Miskinan wa yatiman wa asira, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan-tawanan perang zaman Nabi. Tawanan-tawanan dah tentu orang yang bukan Islam. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami beri kamu semua makan semata-mata menuntut ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak minta balasan, kami tak minta apa-apa pun. Ini orang Islam macam tu bila dia menafkah. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nabi sebut dalam surah Mumtahanah,
Allah tidak menegah kamu untuk melakukan kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan mereka tidak mengusir kamu daripada tempat kamu. Dia tak berperang memerangi agama kamu, dia tak mengusir kamu. Allah tak larang kamu untuk buat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tabarruhum ni kamu buat baik, kamu berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala suka kepada orang yang buat keadilan. Tuhan tak pernah larang kita. Ini Cina, tak apalah kita curi buah limau tak apalah kita kobeh sikit barang kedai tak boleh macam tu. Salah tuan-tuan. Kan? Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa bersedekah sunat kepada orang yang bukan Islam, tak jadi masalah. Bahkan digalakkan supaya menunjukkan kebaikan orang-orang Islam. Akhirnya nanti mereka akan terpengaruh dengan kebaikan orang Islam. Mudah-mudahan mereka akan menganut agama Islam. Itu yang dikehendaki. Dan hujung ayat ni, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, disempurnakan Allah balasannya kepada kamu, dan kamu tiada teraniaya. Apa yang kita keluarkan daripada kebaikan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pasti akan beri ganjaran dan balasannya. Tu jadi kita ni kono sedekah lah. Hidup adalah sedekah. Habis tuan-tuan, ayat yang ke 272. Kemudian kita beralih ke ayat yang ke 273. Sedekah itu bagi orang-orang fakir miskin yang mengurung diri mereka pada jalan Allah dan tidak terupaya berjalan di muka bumi mencari mata pencarian. Allah Ta'ala kata sedekah ni elok bagi pada orang miskin yang mengurung diri. Nanti kita tengok apa maksud mengurung diri pada jalan Allah, dan dia tidak berupaya untuk mencari mata pencarian. Menurut sangkaan orang yang jahil bahawa mereka itu kaya kerana tidak mahu meminta-minta. Golongan ni tak nak minta-minta. Dia susah tapi tak minta-minta ke orang. Selalu orang susah minta-minta kan. Ini orang golongan ni susah tapi dia tak minta-minta ke orang. Dia sembunyikan kesusahan. Engkau dapat mengetahuinya dengan adanya tanda-tanda mereka. Kita kena orang ni susah, ada tanda-tanda. Tanda macam mana nanti kita tengok. Mereka tidak meminta-minta kepada orang bertalu-talu. Tak minta. Dia tak selalu minta. Dan apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala sebut sedekah ni elok bagi zaman Nabi dulu ni, orang fakir yang mengurung diri pada jalan Allah. Apa maksud mengurung diri pada jalan Allah ni? Kita tengok huraian daripada Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Lafaz al-fuqara ataupun lil fuqara dalam ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, bermaksud apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan hendaklah kamu sedekahkan kepada fakir miskin, kelak faedahnya, pahalanya bagi diri kamu juga. Adapun fakir miskin itu, siapa fakir miskin tu? Yang mendapat perhatian daripada Allah dan dianjurkannya supaya mereka itu diberi bantuan berupa sedekah pada masa itu ialah fakir miskin di negeri Madinah yang ditaksirkan kira-kira berjumlah 400 orang. Siapa orang miskin ni? Kebanyakan mereka itu dari kaum muhajirin, yakni orang-orang Islam Makkah yang pindah dan mengungsi ke Madinah. Tidak ada tempat untuk mereka tinggal dan tidak ada pula kaum kerabat mereka. Mereka telah dibenarkan tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pondok-pondok kawasan Masjid Madinah, dan penduduk pondok-pondok ini telah digelarkan ahli sufah. Jadi kita faham siapa yang Allah Ta'ala galaan bersedekah ke fakir miskin ni? Golongan ahli sufah. Ahli sufah. Jadi daripada perkataan ahli sufah ni lah yang dapat datangnya perkataan ahli sufi tu.
Kita sebut ahli sufi, ahli sufi. Bila orang sebut dia ahli sufi hari ni, orang terbayang baju mesti buruk, mesti ada tampar-tampar, kain ni kuyak-kuyak, baju kuyak-kuyak, kain kasar. Tu ahli sufi tu. Kita fikir macam tu. Sebab perkataan ahli sufi ni datang daripada satu golongan yang duduk di sekitar Masjid Nabi, iaitu di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Saudara mara tak ada, selai sepinggang, water tak ada. Mereka memperhambakan diri kepada jalan Allah. Porang-porang, hari siang mereka belajar Quran, belajar agama. Malamnya mereka beramal. Bila Nabi panggil porang, mereka akan pergi porang. Tak ada masuk golongan ini nak cari harta benda, nak cari mata pencarian. Orang-orang inilah Allah Ta'ala suruh sahabat-sahabat di Madinah tu untuk beri perhatian, infakkan harta kepada mereka yang jumlahnya lebih kurang 400 orang. Susah-susah. Orang susah mengabdikan diri untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pekerjaan ahli sufah itu ialah beribadat. Rumah tak ada, kerja tak ada, datang daripada Madinah, dari Makkah jauh. Beribadahlah kerja. Jika malam mempelajari Al-Quran, jika siang mengambil upah menumbuk biji-biji kurma untuk makanan binatang, dan bila tiba masa berjihad, mereka dihantar oleh Rasulullah SAW ke medan perang. Kalangan sahabat-sahabat Nabi susah. Ada satu kitab saya baca, mereka ini mendiami bahagian utara Masjid Nabawi. Nabi sebut satu hadis daripada Ibnu Abbas, ani Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman ala ashabis suffati fara'a faqrahum wa juhdahum wa tiba qulubihim faqala abshiru ya ashabas suffah faman baqiya min ummati 'ala an-na'ti alladhi antum 'alayhi radiyan bima fihi fa innahu min rufaqai. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut satu hadis daripada Ibnu Abbas. Satu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW berhenti, bertemulah dengan ahli sufah ni, kawan-kawan sahabat-sahabat yang susah, miskin-miskin, yang fakir ni. Nabi tengok fara'a faqrahum, Nabi tengok kepakiran mereka susah, wara'a judahum, kesungguhan mereka beribadah, berjuang. Nabi nampak watiba qulubihim, kelembutan, kebaikan hati mereka, hati nurani mereka. Nabi nampak. Nabi pun sebut abshiru ya ahlas suffah. Naklah kamu bergembira wahai ahli sufah, berikanlah kabar gembira kepada ahli sufah bahawasanya barang siapa di kalangan umat-umat aku yang datang ni nanti, yang dia sifatnya seperti kamu hari ini, susah, beribadah kerana Allah, berjuang untuk agama Tuhan. Siapa di kalangan umat aku yang susah mereka, sifat mereka seperti kamu ahli sufah, kata Rasulullah, antum alaihi radiyan bima fi, dia ridha apa-apa yang Tuhan beri pada dia, dia tak senang susah. Fa innahu min rufaqai, sesungguhnya dia adalah di kalangan sahabat-sahabat rapat aku, rufaqai, orang yang aku sayang. Nabi sebut kan, golongan sufah ataupun golongan sufi yang ini, yang mereka kerja beribadah ya, siang malam pagi petang kan. Mereka itu terkurung. Tadi terkurung apa tu? Oleh kepapaan. Baru faham, terkurung oleh kepapaan, kemiskinan, kerana kehidupan mereka ditumpukan semata-mata untuk berjuang pada jalan Allah. Tidak dapat merebut kekayaan dengan berniaga umpamanya. Berjuang je. Atau dimaknakan juga mereka itu mengurung kebebasan diri mereka untuk mentaati Allah. Mereka itu ialah ahli sufah yang telah terdahulu sebutannya. Ataupun mereka itu dikatakan daripada golongan orang-orang yang luka atau tercedera dalam medan perang, yang bertempur bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam
sehingga kerana cacat anggotanya tidak dapat mencari sara hidupnya. Susah nak jadi ahli sufi ni. Saya lupa ada seorang sahabat ke ada orang alim menyebutkan, kalaulah kemahuan kita sama seperti orang-orang kebanyakan, kita tak dapat keluar daripada kemahuan itu, kita bukan ahli sufi. Saya bukan ahli sufi, tuan-tuan bukan ahli sufi. Tuan-tuan nak berkereta, tuan-tuan nak rumah selesa, tuan-tuan nak pakaian yang indah, cantik, tuan-tuan nak macam-macam kan. Itu tak ada pada ahli sufah. Kau ada pakaian solai dua dia dah cukup. Kau dia naik motor pun dia tak akan berusaha untuk dapatkan kereta, cukuplah tu kek dia. Kita keluar daripada kebiasaan, kehendak orang kebiasaan, kita tak dapat keluar. Jadi susah nak menjadi ahli sufi ni. Kan, orang yang mengurung hatinya daripada mengejar dunia. Susah tuan-tuan. Jadi ahli sufah ni Rasulullah SAW puji. Kalau adalah di kalangan golongan umat aku besok yang macam kau ni perangai, fa innahu min rufaqai, dia daripada sahabat-sahabat dekat aku yang aku kasihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah nak buat itu tuan-tuan. Allah menerangkan pula, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Sifat ahli sufi ni, menurut sangkaan orang jahil, orang tak tahu bahawa mereka itu kaya kerana tidak mahu meminta-minta. Dia tak minta-minta. Ahli sufah ni dia susah, tapi dia tak meminta-minta macam orang susah. Orang-orang yang telah dinyatakan keadaannya itu telah disangkakan pula oleh orang-orang jahil yang tidak tahu keadaan mereka yang sebenar, bahawa mereka itu orang kaya kerana mereka tidak mahu meminta-minta. Besok kalau orang susah dia minta, jarang jumpa orang susah tak minta. Kan? Ada, tapi susah nak cari. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Engkau dapat mengetahuinya dengan adanya tanda-tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada orang bertalu-talu. Dia tak selalu minta lah. Minta bila betul-betul perlu je. Yakni tanda-tanda yang ada pada mereka bermacam-macam. Di antaranya bersifat tawaduk. Ahli sufah ni dia merendah diri. Kelihatan bekas teruk kerana sangat berhajat dan papur. Susah nampak diri itu, keadaan diri itu. Kelihatan pucat dan berpakaian tidak sempurna. Pucat, susah. Namun demikian tiadalah mereka meminta bertalu-talu. Sungguh pun mereka ada meminta-minta, tapi dengan lembut. Tapi jangan salah faham lah konsep tasawuf sufi tu. Nak jadi ahli sufi mesti ambil baju kuyak-kuyakan, tampar, betul naik bisikal. Bukan itu maksudnya. Kita mengurangkan. Kita mampu beli Mercedes, kita pakai wajah je. Itu dah kena zuhud dah tu. Nak kira zuhud dah tu. Kan? Nak kira zuhud dah. Kita boleh makan ikan mahal-mahal, patin ke apa, tapi kita makan ikan salah kuning je. Itu mana mengurangkan. Orang-orang yang berzuhud di jalan Allah kan. Orang ahli sufi. Kan dihina pula Islam tu. Asalkan nak jadi baik je, nak dekat dengan Tuhan, mesti koyak-koyak baju, mesti pakai baju camping-camping, padahal mampu nak pakai baju elok. Maknanya orang tak mengejar dunia. Ahli sufah ni kan, dia tidak mengejar dunia. Adalah dikatakan jika mereka mempunyai sesuap pagi, tidaklah mereka meminta-minta untuk sesuap petang. Kalau dah ada rezeki pagi itu, mereka takkan minta petang. Manakala telah ada sesuap petang, tidaklah meminta-minta untuk sesuap pagi. Dilawannya batinnya yang hendak meminta-minta itu, bahkan selagi mereka berdaya, mereka tetap memada. Dengan demikian orang menyangka mereka itu kaya, padahal susah. Ada satu cerita ahli tasawuf, saya lupa nama. Ada seseorang berjalan, berjumpa seseorang yang sedang menjalur ikan. Jalur ikan, naik jalur banyak dapat. Dia ambil 3 ekor, yang lain tu semua buang balik masuk dalam sungai. Dapat 3 ekor, yang lain tu semua buang masuk sungai. Ambil 3 ekor je. Maka orang ni bertanya, kenapa tuan dah dapat ikan pun buang semua, ambil 3 je. Seekor ni untuk pagi, seekor ni untuk tengah hari, seekor ni untuk petang.
Untuk malam. Itu. Payah nak buat macam tu. Kita kalau selagi ada dapat sampai torang apa tu, sampai habis generasi ikan dalam sungai tu, kok dapat. Tak dapat di jalur kita tubuh, bergelimpang ikan mati apa tu. Kita. Jadi orang-orang ahli sufi ni mereka cukup menjaga jiwa, menjaga batin, menjaga hati, kan. Saya ingat dulu pernah satu ketika mantan Menteri Agama kita Dr. Zulkifli ketika bagi kuliah di Taman Bukti, dia bercerita tentang seorang tok guru ahli sufi yang hebat. Dia mendengar daripada pengabaran anak murid, dia beritahu, wahai guru, sesungguhnya besok pagi di pantai akan datang bahtera kapal yang bawa arak berkotak-kotak ke istana arak ni. Lepas tu guru ni dia pun berasa bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran. Sampai kapal tu berlabuh, orang angkat bawa arak tu ke pantai, dipocah sebotol-sebotol, semua dipocah. Bila tok guru mengamuk, orang semua takutlah, orang larilah. Satu sampai last sekali tinggal dia tak pecah. Maka orang tengok, orang tanya, kenapa tuan guru tinggal satu ni? Lain dah habis berkotak-kotak pecah ni, tinggal satu ni. Kata yang tadi semua kerana Allah aku pecahan. Tapi yang satu dah tinggal last naik geram pula, dah nafsu marah dah datang. Jadi aku tinggalkan. Aku tak buat benda ni kerana marah. Tinggal sebotol ni. Tadi aku lillahi ta'ala aku buat kerja tu, tapi dah sampai sebotol ni aku naik geram pula. Geram tu sampai tadi. Jadi lebih nak pecah tu sebab menggoram. Oleh kerana nak buat sebab geram aku tak buat. Pecah ni kerana Allah Ta'ala, cegah kemungkaran. Itu golongan-golongan sufi ni, mereka menjaga hatilah, menjaga hati, menjaga hati tu tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laisal ghaniyyu an kathratil ardi walakinnal ghaniyya ghinan nafs. Bukanlah kaya itu oleh sebab banyaknya mata benda, banyak harta, tetapi kaya itu adalah kekayaan jiwa. Kaya yang sebenar ni bukan banyak harta. Kaya menurut Islam adalah kaya jiwa. Tapi malang hari ini orang masih memikirkan kaya yang sebenar bila harta banyak. Saya tertarik tuan dalam pembacaan saya. Tuan pernah tak dengar perkataan Bhutan? Bhutan. Apa Bhutan tu? Negara Bhutan kan. Bhutan ni negara yang tersuruk. Dia agak dia tak terpengaruh dengan budaya orang luar ni. Nak masuk negara pun budaya luar ni ditahan. Kalau tuan-tuan tengok dalam pembacaan, Bhutan ni satu negara yang pemerintah lebih mementingkan kesenangan rakyat dia. Bagi pahaman dia, kebahagiaan ni bukan kerana harta, tetapi kebahagiaan adalah kebahagiaan jiwa. Orang Bhutan. Jadi pemimpin-pemimpin ni mikir macam mana nak bagi orang rakyat jadi kaya jiwa. Sebab kalau orang kaya jiwa, dia akan bahagia hidup dia. Kalau harta banyak, jiwa sakit, tak jadi apa-apa. Harta banyak, tapi jiwa sakit. Atau badan sakit. Duit berjuta dalam bank, boleh makan roti gardenia. Apa makna duit tu? Okay, tuan-tuan. Minum air putih ya. Tuan tak boleh makan apa dah ya, roti gardenia ya. Kau nak makan pun stupid dia tu. Nasi boleh tak? Nasi basmati tu pun satu tak tahu. Apa makna duit-duit yang banyak-banyak tu? Betul orang Bhutan, bagi dia kebahagiaan yang sebenar adalah jiwa lapang, senang hati, tak ada masalah. Macam mana pun duduk keluar ni, sebab itu dia mementingkan kekayaan jiwa. Orang-orang Bhutan, dia tak maju macam kita. Dia ada menteri, dia ada satu nama menteri kebahagiaan ni. Negara tu ada menteri kebahagiaan ni. Kita tak ada menteri kebahagiaan, kita ada menteri keterjaminan makanan ni.
Nak jamin makan cukup, dia menteri kebahagiaan. Kita tengok dalam artikel. Dia nak pasti orang bahagia macam mana? Orang ni ke bendang, ke sawah, so, tak kaya macam kita kata besar-besar, tapi jiwa mereka, jiwa seronok. Tanah apa ni, kawasan negara, kalau tuan-tuan tengok dalam video ke apa kan, subur lagi. Pokok-pokok menghijau, cantik. Tak pernah di bahasa kasar diperkosa oleh kemodenan. Cantik hutan ni. Pemimpin ni fikir apa? Rakyat dia hidup senang, bahagia. Tak kaya tapi bahagia. Balik orang yang bukan Islam pula, dia agama Buddha banyak kan. Orang bukan Islam pula, orang hutan ni banyak Buddha. Dia pula yang beramal, dia mementingkan kesihatan rakyat dia. Itu keutamaan kesihatan. Jadi rakyat sihat, hati bahagia. Water bukan segala-gala. Lepas tu dia lebih mementingkan kekayaan spiritual kan, kerohanian, ibadat. Walaupun keyakinan itu salah, tapi itulah kehidupan orang-orang hutan. Mungkin tuan-tuan boleh tengok kan dalam YouTube atau dalam mana, dalam pembacaan banyak. Orang hutan pula yang beramal macam tu. Kita lah, kita nak bahagia, kita kumpulan water banyak-banyak. Rupa-rupa tak bahagia juga. Dan banyak water dah risau pula hilang. Terpaksa lah bawa anjing, dia anjing jaga water kita. Terpaksa lah ambil jaga, terpaksa lah ambil pengawal peribadi. Kan takut orang tembak, duit dah banyak. Susah hati pula. Water banyak dia susah hati. Jadi apalah makna kekayaan tu? Tak juga bahagia. Itu Nabi sebut. Kaya yang sebenar tu sebenarnya bukan banyak water, tapi kaya jiwa. Jiwa jadi kaya. Jiwa jadi kaya. Semangat untuk berbakti yang ada pada diri seseorang itu adalah suatu kekayaan yang melebihi daripada kekayaan mata benda. Sebuah hadis riwayat Bukhari menyatakan bagaimana rendahnya orang yang meminta-minta dan baiknya orang yang membanting tulang kerana mencari sara hidupnya. Berbunyi, la an ya'khuza, bukan li'an, la an ya'khuza ahadukum hablahu fayati bihazmatin minal hatab fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu khairul lahu min an yas'ala an-nasa atawhu au mana'u. Seseorang di antara kamu yang pergi membawa tali lalu pulang membawa seberkas kayu kemudian dijualnya, maka dengan itu ia telah menjaga kehormatannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang yang kadang-kadang memberinya dan kadang-kadang pula tidak. Nabi sebut ni, eloklah kita berusaha daripada meminta-minta. Inilah yang dilakukan oleh Ahlus Suffah satu ketika dulu. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, insya-Allah masuk. Kita berhenti sekadar ni. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan? Kalau ada kau dapat jawab saya jawab, kalau tak dapat jawab saya hutang dulu. Ku ada, besok tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.